مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Pertama sekali, beberapa hari yang lepas guru saya bagi tahu perkara yang selalu perlu engkau syukuri adalah atas perkara yang gratis. Dia kata yang diberikan percuma. Dia tak cakap percuma. Kalau Indonesia percuma tu dia sia-sia. Dia kata perkara yang gratis Allah anugerahkan kepada kamu, kamu hendaknya bersyukur. Apakah itu dua perkara? Dia kata nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana Allah bagi, awak tak pernah minta dan kita tak pernah minta, dan Allah bagi sebab Allah sayang kepada kita. Dia kata setiap perkara itu ada tandanya. Apa saja perkara dia akan ada tanda. Sampaikan rumah ada alamat dia, tanda dia. Apa saja mesti ada tanda. Kereta ada lambang dia. Kereta ni lambang Toyota. Bentuk Toyota macam ni. BM macam ni. Merc macam ni. Myvi macam ni. Betul. Ada tanda. Semua benda ada tanda. Sampaikan orang mati pun, kubur pun ada tanda. Apa yang tak ada tanda? Irfan ada boleh jumpa benda yang tak ada tanda. Semua bertanda. Dan apakah tanda iman dan Islam dalam diri kita? Tandanya adanya iman ataupun Islam dalam diri kita yang paling perlu kita risau. Dia bukan untuk kita tengok orang. Muhasabah ni untuk tengok diri kita. Kalau untuk tengok orang, bukan style kita. Tak steady tengok orang. Tengok keburukan orang, tengok kelemahan orang, tu bukan kita punya standard. Dalam tazkirah muhasabah ni adalah untuk tengok diri kita. So macam mana kita nak tahu ada tanda, masih ada lagi tanda-tanda iman, tanda-tanda Islam dalam diri kita, dalam hati kita. Zahir kita nampak kan, pakai tudung, orang Islam. Pakai tutup aurat, orang Islam. Ada iman lagi lah, malu. Al-haya'u minal iman. Tanda seorang ada iman tu dia ada malu. Tu di antara salah satu. Tapi di antara yang perlu kita muhasabah hari-hari adalah ketika perintah Allah Subhanahu wa taala, apa saja itu dilanggar oleh kita, apakah ada rasa getaran dalam hati kita ataupun biasa-biasa saja. Contoh yang beliau bagi contoh dengan perintah Allah yang paling utama, iaitu solat. Dengan solat kita macam mana? Masa perintah solat tu kita tinggalkan solat tu, rasa biasa ke, rasa penuh penyesalan ke? Tak apa, sekejap pergi kodok balik. Macam tu. Tu menunjukkan bukan kita tak ada iman, bukan kita kafir, bukan. Tapi menunjukkan level iman. Kadang-kadang tengah semangat, lepas jumpa ulama, lepas baca Quran, lepas istighosah, semangat membara-bara naik. Sebab apa? Dapat magnet daripada magnet yang positif daripada ayat-ayat suci Al-Quran, daripada zikir-zikir, menjadikan iman kita ni semangat. Nak amal agama semangat, nak sedekah semangat, nak senyum semangat, nak solat kalau boleh duha nak 12 rakaat. Sebab terlalu dapat dia punya zup dia tu. Tapi ketika iman lemah, macam mana kita nak tahu level keimanan kita itu? Masa perintah Allah Subhanahu wa taala tu datang. Bila azan berkumandang, dekat mana kita masa tu? Apakah perasaan kita masa tu? Ni untuk kita sendiri. Kita jangan tengok orang. Azan, kita tengok orang. Dia sibuk, iman dia tengah lemah.
Dia tengah bawang-bawang, tengah azan, maknanya imam dia imam bawang, bukan kan. Jadi benda ni semua adalah untuk tengok diri kita. Bila azan, bila malam sebelum tidur kan, kita tengok, tadi azan aku lebihkan kerja daripada semayang. Kenapa aku rasa beban semayang ni? Padahal sebenarnya solat ni adalah perkara yang meringankan beban. Tapi kenapa dengan solat ni aku rasa beban? Itulah yang perlu kita bercakap dengan diri kita sendiri sebelum tidur. Selepas baca al-mulk. Siapa kat sini setiap malam dia istiqamah al-mulk, as-sajdah? Ada? Kalau ada, istiqamahkan. Istiqamahkan. Sebab apa? Al-mulk dengan as-sajdah ni adalah amalan yang dia ni akan menjadi kawan kepada kita selepas kita duduk masuk dalam kubur. Malaikat munkar nakir nak datang soal kita, dia wujud, dia menjadi satu makhluk duduk tepi kita. Sampai kat malaikat munkar nakir tanya, kau siapa? Dan dia kata, laksanakan tugasmu. Tugas awak adalah tanya kepada dia, tanya. Bukan tanya kepada saya. Saya diperintahkan untuk duduk kat sini. Sebab semasa hidup, dia setiap malam dia baca saya. So sekarang saya jadi orang untuk temankan dia dalam kubur. Kita bayangkan, cuba duduk office ni malam-malam, seorang-seorang. Kalau Nat dah biasa, selain Nat, tiba-tiba duduk, bunyi jam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kadang-kadang kita pun terkejut. Bunyi jam digital tu. Duduk dalam office ni seorang-seorang, ada lampu kita terkejut dengan tu. Cuba bayangkan, duduk dalam kubur yang gelap, gulita, tiba-tiba marabbuka. Macam mana perasaan? Tak nak ada kawan. Kalau ada kawan, cuba tengok, ada al-mulk kat sini. Dia jadi makhluk temankan kita. Jadi luangkan masa sebelum tidur tu baca al-mulk. Kalau mampu lagi baca as-sajdah. Istiqamahkan sampai mati. Nanti kita akan tahu. Kita akan dapat rasa. Cuba kita kalau tak mampu sangat-sangat, buka dulu surah tu biar kita dengar dulu, dah terbiasa dengar. Maka kita boleh baca slow. Sebab ni adalah untuk sesuatu yang pasti, itu kematian. Okey, faham? Kemudian berbalik kepada tadi, muhasabah diri tadi. Kita cuba muhasabah diri kita setiap masa. Kadang tu kita kenapa kena ada orang saling mengingat-ingati, sebab kadang-kadang iman kita tu lemah. Kita perlu kepada sahabat yang boleh ajak kita. Sebab tu penting di dalam agama ini, ulama mengatakan bahawasanya burung gagak tidak akan berkawan dengan merpati. Merpati tidak akan berkawan dengan kawanan gagak. Betul ke tidak? So, bila kita baik, dengan automatik kita akan cari lingkungan yang baik. Kita akan selesa dengan lingkungan yang baik. Berbeza dengan kalau kita orang tak baik, kurang baik, nakal. Kita akan selesa dan nyaman berkawan dengan orang yang nakal. Cuba bayangkan. Duduk sini kita biasa pagi-pagi, bukan biasa pagi-pagi, kita hari-hari lingkungan kita orang tutup aurat, orang semayang. Cuba awak duduk dengan orang yang sehari tak semayang. Sehari yang hidup dia macam tak ada agama. Pergi parti ke apa, awak boleh tahan ke duduk dengan orang? Itulah contoh burung merpati. Manusia ni ibaratkan burung merpati dan burung gagak. Yang bila mana burung merpati itu berkawan, dia tak akan berkawan dengan burung gagak. Dan burung gagak tidak akan berkawan dengan merpati. So, apabila kita melalui fasa itu, kata guru saya, kamu tengok diri kamu di posisi itu. Ketika kamu berkawan dengan mereka, kamu selesa, bermakna kamu seperti mereka. Kalau kamu tidak selesa, bermakna kamu tak akan lama dekat situ. Tetapi ini dalam sudut pandang berkawan, bukan sudut pandang untuk berdakwah. Kalau untuk berdakwah, siapa saja kita kena jumpa. Kena jumpa untuk sampaikan perkara yang hak, untuk sampaikan perkara-perkara yang benar. Tetapi di dalam berkawan, kita perlu memilih.
siapakah orang yang dapat membantu kita untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tak apa, kawan-kawan gitu-gitu ke. Gitu-gitu je lama-lama hanyut. Betul macam tu, Mi. Itu efek daripada kawan. Sebab tu penting sangat dalam kehidupan kita. Semakin, kalau kita sedar, semakin dewasa kita, semakin Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk berkawan dengan siapa. Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih tahu. Kadang tu dulu kita fikir masa kecil kita ramai kawan. Kemudian naik remaja, ramai lagi kawan. Semakin dewasa, Allah Subhanahu Wa Taala pilih siapa saja kawan kita. Untuk apa? Untuk orang itu selalu ada mengingatkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah batas umur ke 40 tahun, maka di situ adalah puncak daripada dewasanya umur seseorang. Tengok dalam surah Al-Ahqaf, muka surat yang sebelah yang ketiga, sebelah kiri, duduk paling atas sekali. Tengok situ terjemahan dia. Bila akal manusia ni sempurna? Bila 40 tahun. Maka kata guru saya masa belajar tafsir ni, sebelum umur 40 tahun semua orang ni gila-gila. Maksudnya gila-gila macam mana? Gila-gila dia tak boleh nak begitu matang. Kalau buktinya, contohnya para Nabi. Para Nabi ketika umur berapa Nabi diangkat menjadi Nabi? Siapa tahu? Umur baginda Nabi SAW diangkat menjadi Rasul umur berapa ketika di Hira? Umur 40, Ustaz. 40 tahun. Semua para Nabi diangkat menjadi Nabi itu ketika umur 40 tahun. Apakah hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika umur 40 tahun itu sempurnanya akal hamba Allah ini. Maka kita tak boleh nak marah. Oh, dia ni cakap sikit tak reti. Kena, sebab akal dia belum sempurna. Tetapi ketika dah lebih 40 tahun, dia tak boleh lagi untuk berfikir secara sempurna di manakah jalan dia, fariqun fi sa'ir ataupun fariqun fi jannah, satu jalan ke neraka ataupun ke syurga. Itulah yang perlu kita risaukan. Maka jangan sampai kita umur 40 tahun masih belum dapat buat keputusan untuk diri kita. Kalau dapat umur sampai 40. Sekarang ni kita tak payah fikir umur 40, kita fikir hari ni. Kalau kita mati hari ni, kita mati dalam keadaan iman ke keadaan bukan iman. Sebab yang tahu diri kita hanyalah kita. Orang lain tak tahu. Saya tak tahu iman Rafif macam mana, Imam Abah Syami macam mana, tak tahu. Saya tahu saya macam mana dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak tahu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kita seorang-seorang duduk dalam bilik seorang-seorang. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itulah sebenarnya kita yang original. Bukan spicy, bukan apa. Yang original. Ketika duduk dalam bilik seorang-seorang, masa itulah kita tahu. Masa saya duduk dalam bilik seorang-seorang, saya buat apa? Main phone ke, ngaji ke, sembahyang ke, bertaubat ke, hanya kita yang tahu. Kadang tu kalau ada isteri, berlakon depan isteri. Kadang ada member, berlakon. Apa lagi, ada family, berlakon. Tapi kalau seorang-seorang, masa tu baru kita tahu siapa sebenarnya aku ni. Depan orang sembang, kari banyak, tapi dalam bilik lagi kari. Dia tak tahu. Orang lain tak tahu kita. Yang tahu kita hanyalah kita. Maka penting bila kita tahu diri kita, maka kita sedar diri kita ni siapa, kita muhasabah diri siapa, apakah layak saya ni nak sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah je kita tak boleh sombong, apatah lagi dengan manusia. InsyaAllah mungkin ini saja pada hari ini. Jangan lupa hari ini ada yang Jumaat, banyakkan selawat kepada Nabi SAW, banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan asbab kita banyak berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dekat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مكتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.